InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakirni ma nasitu min al-Qur'anil Karim wa ma nasitu min al-ahadits an-nabawiyyah wa min ma yadhkuruma ya dzal jalali wal ikram amma ba'd. Para imam, tuan bila, ahli-ahli jaga puasa, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur yang tidak teringgalnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan Rabiul Awal, bulan yang mana dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang manusia yang sangat agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hak-hak yang perlu kita tunaikan terhadapnya. Yang pertama, kita kena kenal siapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan cinta pada baginda ini adalah fardu ain. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kamu melainkan apabila dia sudah mencintai aku daripada dia mencintai dua ayahnya, anak-anaknya dan manusia keseluruhannya, hatta diri kita sendiri. Dan kenal untuk mendapatkan cinta itu dipanggil mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban melainkan dengannya maka wajib kita kenal, wajib kita cinta, dan seterusnya wajib kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang perlu kita tunaikan yang paling penting, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita. Kemudian mari kita banyak-banyak berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang bakhil, yang terlekut itu ialah orang yang bila dia dengar namaku disebut di sisinya, maka dia tidak berselawat kepadaku. Dan orang yang berselawat, paling banyak berselawat kepadaku, orang itulah yang paling berhak kali mendapat syafaat. Ada hadis maksud hadis yang ditulis di belakang. Hakun nas, artinya orang yang paling berhak mendapat syafaat padaku, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak sekali berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan hak yang paling penting sekali ialah kita memahami ajarannya. Kerana apa? Kerana mengikutinya adalah wajib, memahami apa yang diajarkan itu adalah wajib. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita berada di satu majlis ilmu untuk memahami ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada nas-nas Al-Quran dan hadis yang telah diistimbatkan ataupun yang telah dirumuskan oleh para ulama kita. Alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan baca kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Kitab kita pada malam ini ialah Kitabul Udhiyah. Kita baca semula kerana pada minggu lepas sempat kita baca di hujung-hujung bab haji itu secara ringkasnya. Pada malam ini kita mulakan daripada mula insya-Allah. Ini suatu kitab pada menyatakan udhiyah. Baik. Udhiyah itu apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Ma yudbahu min al-ibli aw al-baqari aw al-ghanami aw al-ma'iz taqarruban ila Allah Ta'ala yaumul 'Aid. Yang disembelih daripada unta, lembu,
kambing atau biri-biri taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya. Itu secara ringkas, secara mudah ta'arif apa dia udhiyah ini. Udhiyah ini adalah sebenarnya sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang itu. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Apabila sampailah umur Nabi Ismail alaihissalam itu mampu untuk berusaha bersamanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, aku bermimpi menyembelih kamu. Maka fikirkanlah, lihat apa yang kamu nak lakukan. Maka Nabi Ismail alaihissalam kata, ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada kamu. Kerana mimpi para anbiya ini wahyu. Mimpi para anbiya ini adalah wahyu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, kamu akan dapati aku insya'allah di kalangan daripada orang-orang yang sabar. Dalam ayat yang lain 107 As-Saffat wa fadainahu bidhabhin 'azim, dan kami ganti anak itu, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, dengan tebusan yang agung, dengan sembelihan yang besar, yang hebat. Baik, itu asal usulnya. Udhiyah. Bermula udhiyah itu sunat muakkad bagi orang-orang haji dan lainnya. Sunat muakkad. Ya, sebelum itu kita ambil dulu dalil-dalilnya. Dalil-dalil disyariatkan udhiyah ini. Dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maksud menyembah salli di sini sembahyanglah sembahyang Aidil Adha, sembahyang raya. Wanhar, dan sembelihlah, ya. Sembelih maksudnya korban, raya korban. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma bi yadihi wasamma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 ekor kibas yang besar, yang putih, yang besar, bertanduk besar. Nabi SAW menyembelih dengan tangannya yang mulia, dan Nabi SAW letakkan kakinya yang mulia itu di ni apa ni kita panggil pipi leher, kita nak panggil ken, di ken. Nah, Nabi bertakbir, Nabi membaca bismillah dan bertakbir. Sembelih kibas yang besar, yang putih. Dalam riwayat Ibnu Majah disebut ahaduhuma an ummatihi watsani an nafsihi wa alihi. Yang pertama itu untuk umatnya, dan yang kedua itu untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya. Jadi imam ataupun pemerintah yang tertinggi boleh disunatkan berkorban untuk rakyat dia. Kita pun boleh niat berkongsi pahala, tapi kita tidak boleh niat untuk berkorban bagi orang yang hidup kecuali kita minta izin. Kalau kita ni ayah, kalau kita ni datuk, tak apa. Baik, nanti akan kita sentuh insya-Allah
Imam Malik, mazhab Maliki mengatakan bahawa berkorban dengan kipas ini yang afdal, kerana Nabi SAW berdasarkan kepada hadis ini dan berdasarkan kepada apa yang diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fadainahu bi dzabhin 'azim, maksudnya kipas. Baik. Sunat muakkadah bagi orang yang haji atau yang lain-lainnya, maksudnya apa? Sunat kepada orang pertama orang Islam, yang kedua yang berakal, yang ketiga yang baligh, yang sampai umur, yang keempat merdeka. Yang kalau hamba muba'af boleh, ya, hamba yang dah merdeka separuhnya. Baik. Kemudian yang mampu, al-mustati', sunat muakkadah kepada dia, kepadanya. Dan elok juga kita perdetailkan di situ sunat tu apa makna? Sunat buat dapat pahala tinggal tidak berdosa, kedudukannya eloklah dibuat. Muakkadah maksudnya sangat-sangat dituntut, sangat-sangat diminta. Kalau sunat memang dituntut, disuruh buat, tapi bila muakkadah maka sangat-sangat dituntut, ya, daripada akkada yu'akkidu ta'kidan. Muakkadatun maksudnya yang ditakkidkan, yang sangat-sangat ditekankan supaya kita buat bagi orang yang mampu, ya, sunat muakkadah. Alal kifayah. Alal kifayah ni macam mana? Bukan kita seorang buat dan tak payah. Memadai dengan seorang di kalangan ahli rumah itu yang mampu melakukannya. Ahlul bait dia panggil, bukan ahlul bait lah. Ahlul bait keturunan Nabi SAW. Ahlul bait adalah penduduk rumah itu, penghuni rumah itu. Ada berbagai tafsiran ulama siapakah penghuni rumah itu. Saudara yang di bawah tanggungjawab kita lah, kaum kerabat kita lah, wala hatta anak angkat kita yang berada di situ. Ada pendapat ulama yang lebih longgar, dia kata hatta orang lain pun. Katalah sebuah rumah itu duduk orang lain, rumah besar, ada keluarga lain duduk di situ, selain pun memadai seorang. Maksudnya apa? Maksudnya apabila seorang itu melakukan korban, ukurlah tuntutan korban ataupun tuntutan sunat korban, sunat muakkad ini kepada orang lain. Bukannya secara otomatik berkongsi korban, dah. Bukan berkongsi korban ataupun berkongsi pahala, dah. Pahala tak dapat ke orang lain, dapat ke yang berkorban, kecuali dia niatkan untuk juga berkongsi, macam dia niatkan oleh Nabi SAW ini untuk diri dia, untuk umat dia dan untuk keluarga dia. Jadinya begitu maksudnya ala kifayah, ya. Dia ada sunat ala kifayah ni, ya. Misalnya kalau kita mari ramai-ramai dan kita beri salam masuk masjid pada seorang saja, rombongan kita itu, sunat kifayah nama dia. Tidak perlulah setiap orang Assalamualaikum, kau masuk seorang, Assalamualaikum, masuk orang lagi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sedangkan mereka itu datang sekumpulan, pada seorang saja Assalamualaikum, wakililah semua tu. Dan apabila dijawab oleh kita yang meramai ni, seorang menjawab, jatuhlah belakang hak semua ni. Dia panggil sunat kifayah, fardu kifayah, ya? Memberi salam kalau kita seorang, dia panggil sunat ain. Sunat ain lah kita seorang. Kalau kita ramai, kita panggil sunat kifayah. Menjawab salam kalau kita ramai, seorang jawab, semua terlepaskan kewajipannya, dia panggil fardu kifayah. Kalau ramai, hukumnya fardu kifayah menjawab salam. Kalau kita seorang, maka fardu ain. Contoh je lah ni, so, kita sentuh sikit mengenai salam, pasal nak bagi faham ni, bagi mudah faham. Begitu juga dengan sunat al-kifayah, sunat. Kalau kita seorang, maka sunatnya sunat ain. Paling-paling tidak sekali dalam seumur hidup kita melakukan apa ni, korban ini, sunat ain. Seumur hidup paling-paling tidak sekali. Contoh adalah sunat kifayah, sunat ni. Dan dalam mazhab kita sunat, jumhur juga sunat.
kecuali Al-Imam Hanafi mengatakan wajib. Berdalilkan apa? Berdalilkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang mampu untuk berkorban, maka dia tidak berkorban. Maka jangan sekali-kali dia menghampiri tempat sembahyang kami, musalla kita, masjid kita ini. Jangan dia mari sini. Kalau dia mampu, dia tak berkorban. Dia mampu tapi tidak berkorban, jangan mari-mari masjid ni, kata Nabi. Tetapi jumhur mendhaifkan hadis ini. Hadis ini dhaif. Jadi dhaif tidak boleh dibuat hujah dalam persoalan hukum. Boleh diamalkan dalam fadailul amal, tapi tidak boleh berhujah dalam soal hukum. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza raaitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Hadis ini riwayat al-Jamaah oleh Imam Bukhari. Ada hadis sahih. Apabila seseorang kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan dia mahu berkorban, maka hendaklah dia menahan, jangan digunting, jangan diusik ataupun dicabut rambutnya, jangan dibuang kukunya, sehinggalah ke hari dia berkorban. Bila dia arada ahadukum, seseorang kamu mahu, maka apa maksudnya tuan-tuan? Sunat lah. Kalau mahu, kalau tak mahu, tak apa. Siapa yang nak saja berkorban, maka naklah dia jangan gunting. Makruh hukum dia kita buang ni semua. Kenapa? Kerana dosa-dosa kita akan diampun bila titik yang pertama darah korban kita terjatuh ke tanah. Dosa kita akan diampun. Maka biarlah dosa kita tidak ampun semua sekali. Rambut kita, misai kita, kuku kita, masuk dalam pengampunan itu. Jadi sunnah kita. Jadi menunjukkan bahawa apa? Man arada ahadukum, bila seseorang kamu mahu, menunjukkan apa? Menunjukkan sunnah. Kalau tak mahu pun tak apa. Maksudnya tak apa dalam arti kata tidak berdosa. Tuntutan itu sunnah. Dan Nabi SAW menyebut dalam riwayat At-Tirmizi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan untuk bernahar, untuk berkorban, dan sunat bagi kamu. Khususiyah Nabi SAW, hukum berkorban pada Nabi wajib. Nabi wajib berkorban, tapi sunat bagi kita. Dia ada khususiyah Ini kita kena belajar. Ada khususiyah, artinya sesuatu yang sangat istimewa yang hanya Nabi saja boleh buat dalam hukum makam. Tidak seperti yang kita pegang. Itu kena belajar. Dalam soal korban ini, hukumnya wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pernah tidak berkorban. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa korban itu sunat. Takkan sahabat yang begitu hebat, begitu agung, begitu besar darjat ketinggiannya di sisi Rasulullah, juga di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berkorban. Jadi punya sunat. Walau macam mana pun, Imam Syafi'i kata, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyebut, la urakhisu li tarkiha man qadira alaihi, liman qadira alaihi. Aku tidak memberi rukhsah, tidak memberi keringanan, tidak memberi keizinan, tidak memberi apa? Tidak membenarkan orang yang mampu berkorban untuk dia tidak berkorban, untuk meninggalkan korban. Tapi maksudnya bukanlah wajib juga. Tapi Imam Syafi'i kata, aku tak. Menunjukkan apa? Menunjukkan sunat ini, sunat tuntutan yang sangat kuat supaya kita buat. Dan jadi wajib melainkan apabila dinazarkan dia. Ya, ini tidak wajib kecuali kalau kita nazar, kita niat lain. Ya, kita
kita sebut pula seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku perbuat udhiyah dengan ini, maka wajiblah pada waktu itu kita menyembelih korban itu. Atau pada hukum nazar, dalam kitab ini disebut ta'yin. Saya bawa kitab Arab ni sebenarnya kerana saya dengar satu taklimat beberapa bulan lepas selepas Jumaat. Dia kata yang jadi wajib mesti dengan nazar sahaja. Maka selain daripada itu tidak wajib. Kalau kita tunjuk saja tidak wajib bagi dia, dia kata. Hanya kitab-kitab Melayu saja yang menyebut wajib, kitab Arab tidak sebut. Jadi saya menunjuk kepada beberapa buah kitab yang muda-muda, Al-Iqna, Al-Khatib Syarbini. Al-Iqna ni merupakan rujukan utama kepada kitab Matla'ul Badrain, juga Fathul Wahab di Syekhul Islam Imam Bani Zakaria Al-Ansari. Juga kitab ini, saya bawa kitab ini, kitab mudah ya. Kitab mudah, 3 jilid, Al-Fiqhul Manhaji, kitabnya kitab moden. Kitab ni kitab rujukan mazhab Syafi'i. Nanti kita akan sebut kan. Okay. Baik. Macam mana dia kata? Seperti aku jadikan ini udhiyah. Bahkan manakala berkata ia udhiyah, jadi wajiblah ia dan haramlah ia makan daripadanya. Tetapi tiada jadi wajib dengan umpama katanya pada ketika sembelih, bismillahi Allahumma hadhi udhiyati fataqabbal minni. Baik. Dia akan jadi wajib dengan 2 perkara ini, tuan-tuan dan puan. Yang pertama sekali nazar, kemudian hukum seperti hukum nazar dengan kita tunjuk. Bila kita tunjuk saja, ni dalam banyak kambing kita itu kita tunjuk yang bertanduk panjang tu, kambing inilah yang nak dibuat korban. Maka wajib hukumnya untuk kita berkorban, kerana sudah keluar hak milik kita. Jadi hak milik itu adalah hak milik Allah SWT, sebenarnya hak milik orang miskin misalnya. Baik. Ini dia kata apa? Dia kata walakinnaha qad tajibu li sababain itsnain. Dia kata sunat muakkad hukumnya, tapi mungkin akan jadi wajib dengan 2 sebab ini. Ya, boleh jadi wajib ya. Yang pertama dia kata ayushira ila ma huwa dakhil fi mulkihi min ad-dawab as-salihah lil udhiyah fa yaqulu hadhihi udhiyati aw sa'udhi bi hadhihi ash-shah مثلا فيجب حينئذ an yudhiya biha. Ditunjuk kan? Ditunjuk dalam golongan katalah lembu, sekumpulan lembu dia tu hak ni yang boleh dibuat korban, yang cukup syarat dia. Lembu ni lah nak korban, inilah dia korban aku, ataupun aku akan berkorban dengan lembu ini, maka wajib pada waktu itu dia berkorban. Itu yang pertama ya. Kalau dalam kitab Sabilul Muhtadin dia ada sebut, ramai orang-orang yang tidak tahu, dia kata mengatakan bahawa lembu kata korban, lembu korban dia tu, lembu korban, ni nampak korban, dia kata. Ramai yang begitu, maka wajib berkorban dengan lembu itu. Maka dia ajar. Kalau ada orang tanya begitu, kita lihat, lembu ni nak sembelih ni, raya ni, lembu ni nak makan raya ni, begitu. Jangan sebut, lembu ni korban ni, dah tunjuk. Dah tunjuk. Allahumma illa, kecuali dia kata kalau kita sebut dalam doanya, bila kita nak menyembelih tu kita sebut bismillahi Allahumma hadhi udhiyati fataqabbal minni, dengan nama Allah, ya Allah, wahai Tuhan, inilah korbanku, maka terimalah daripada aku. Bila kita nak sembelih tu, ini tak apa. Waktu kita nak sembelih kita sebut inilah korban aku, kita tunjuk, maka itu tak apa. Tak dimasukkan dalam kategori ini. Ya, jelas tuan-tuan sebab itu eloklah kita berhati-hati. Supaya apa? Supaya korban kita menjadi ada pahala, ada ganjarannya.
Sebab itu dalam agama ni tak boleh main ikut-ikut, main apa ni turut-turut, main agak-agak sahaja. Kena buat betul-betul. Supaya apa? Supaya ada nilainya. Kerana dia qasadkan tabarruk dengan dia. Maksudnya apa? Kita sebut itu tabarruk, mengambil berkat. Kita niat nak mengambil berkat, bukan kita tunjuk itu untuk memasukkan dalam kategori wajib dengan ta'yin tadi baik. Dan masuklah waktunya apabila naik matahari hari nahar. Masuk waktu. Kalau sebelum itu, maka sembelihan itu adalah sembelihan biasa saja, bukan korban. Dia mesti waktu itu. Bila naik matahari hari nahar, hari kita menyembelih itu, hari raya yang pertama. Naik matahari bolehlah menyembelih. Sebab itu udhiyah, dia panggil udhiyah, dia ambil daripada apa udhiyah ni? Mana asalnya? Daripada duha. Waktu duha, waktu menyembelih hari pertama mula-mula itu. Daripada waktu duha. Sebab itu disebut udhiyah. Dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya dan 2 khutbah yang ringan keduanya. Itu masa dia. Hari nahar, hari yang pertama itu, naik matahari sekira-kira selepas sembahyang 2 rakaat dan selepas 2 khutbah yang ringan. Maksud yang ringan ni yang ringkas, yang memadai, cukup syarat rukun dia memadai. Apa itu naik matahari itu? Ialah tu waktu tu lah, waktu menyembelih dia. Ya, ya. Kalau kita tunggu benda tu, lepas tu belum sampai hari raya. Lembu tu mati, kata lembu tu mati. Adakah kita kena ganti hal lain? Baik. Bergantung kepada korban kita. Kalau korban sunat, eloklah kita ganti. Sunat kita ganti kerana dia sunat. Tapi kalau korban itu sudah menjadi wajib dengan nazar ataupun yang kita sudah tunjuk, terlanjur tunjuk dan sebagainya, maka wajib kita ganti dengan lembu yang sebesar itu, seharga itulah. Baik. Bila tu? Bila wajib, wajib kita sembelih. Tidak boleh kita ganti. Yalah, kita sembelih hak tu. Dan kalau dia mati, kita kena ganti. Baik. Kalau dah masih hidup, tak boleh kita ganti. Tukar lain lah. Cek sikit ke, besar sikit lagi ke, dah. Kalau kita tunjuk hak tu, hak tu lah. Baik. Dan lalu masa 2 rakaat sembahyang hari raya dan 2 khutbah yang ringan keduanya. Tetapi afdal ditakhirkan dia. Afdal maksudnya lebih disukai kepada lalu masa yang tersebut daripada naik matahari kadar segala. Lewatkan sikit sampai tu naik segala tu waktu duha tu, ya. Dan berkekalanlah waktunya hingga jatuh matahari akhir hari tasyrik yang 3. Ya. Berkekalan waktunya maksudnya berterusanlah sampai ke mula hari yang pertama. Lepas itu 3 hari, 11, 12 dan 13. Sampai apa? Sampai tenggelam matahari. Sampai masuk maghrib hari tasyrik yang ketiga itu. Iaitu raya yang keempat. Raya yang keempat. Sampai ke masa itu. Itu dia panggil waktu, tempoh untuk kita menyembelih korban. Kalau selepas itu, dia jadi sembelihan biasa. Sedekah biasa saja. Ya? Kalau yang mana yang wajib, maka hendaklah disembelih juga khata. Baik. Mana tak? Malam hukumnya makruh menyembelih malam. Kerana di zaman-zaman dulu memang susah sangat menyembelih malam ni, dengan pelita, dengan obor, dengan apa ni. Bimbang-bimbang nak sembelih leher unta, sembelih ke lengan sendiri. Misalnya. Ada. Yang keduanya, orang miskin, dia tak terbit malam-malam ni. Dia sia-sia ramai tengok mana nyembelih kan. Jom kita pergi, pokok dapat 1 kilo, 2 kilo misalnya. Nah, malam-malam dia orang tidur lah. Kita bahannya boleh tengah malam. Misalnya.
bagi orang tak tunggu serabut kata orang tu nak, orang ni nak, misalnya makruh boleh. Allah. Baik. Mana dia? Maka dikerjakan dia dahulu daripada masuk waktu atau kemudian daripada keluarnya, tiada memadai. Dia kata, jika sekiranya kita sembelih sebelum masuk waktu itu tak memadai, maksudnya tak sah. Tidak sah korban kita itu, tak masuk waktu lagi. Atau keluar, masuk keluar ni dah habis masa dah. Habis. Tiada memadai udhiyahnya. Udhiyah tidak memadai maksudnya tidak sah. Melainkan jika dinazarkan dia dan ditakhirkan sembelihnya hingga keluar waktu, wajib disembelihkan dia kemudian daripada keluar waktunya. Kalau sudah dinazar, maka keluar waktu, dia tetap juga kena sembelih kerana sudah menjadi wajib. Dan jadi ia qadha. Ini yang kita sebut tadi, qadha lah. Pasal dia sudah habis waktunya. Gantilah, okey, ganti. Dan haram ditakhirkan sembelih udhiyah yang wajib daripada waktunya dengan ketiadaan uzur. Sekiranya nazar, sekiranya kita sudah tunjukkan begitu, sudah menjadi wajib korban kita itu, kita sengaja lengah-lengahkan sampai habis waktu dia, maka hukumnya berdosa. Haram hukumnya, berdosa. Dan kena sembelih juga, wajib juga sembelih, qadha tapi baik. Bermula yang sah dibuat udhiyah itu unta dan lembu dan kerbau dan kibas atau kambing. Ini dia panggil al-an'am, bahimatul an'am. Macam zakat ke, bahimatul an'am. Ini saja yang boleh dibuat korban, yang sah dibuat korban. Bila sebut bahimatul an'am ni, al-an'am, maka unta, lembu, masuk kerbau dan kambing, masuklah biri-biri, kibas dan sebagainya. Ini saja dia panggil al-an'am. Jadi korban ini boleh dibuat daripada al-an'am sahaja. Maka syarat sah udhiyah hendak ada ia daripada binatang yang tersebut. Ini pakai syarat. Intinya kalau tak daripada binatang yang kita sebut ini, tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, tak jadilah apa yang kita nak buat. Bukan kita sebut syarat ini sesuatu yang wajib untuk kita buat, tapi di luar perkara itu, maka apabila tidak ada syarat, tidak sah. Apabila tidak ada rukun, batal. Baik. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dipadakan dengan menumpahkan darah dua, dan jikalau daripada ayam atau itik sekalipun, seperti barang yang berkata oleh Midani dan Syekh bagi Al-Bajuri menyuruh taklidkan dia, dan ia kiaskan atas udhiyah itu aqiqah, dan menyuruh ia akan orang yang dapat anak baru memperbuat aqiqah dengan ayam jantan atas mazhab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Tetapi dalam kitab ini dia sebut tidak pernah warid daripada para sahabat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkorban selain daripada itu. Juga dalam kitab Sabilul Mu'tadil ada disebut tidak warid maksudnya tidak pernah didengar daripada Nabi dan para sahabat yang melakukan korban pada selain daripada binatang-binatang an'am yang kita sebut. Ini dia kata, ini disebut, wa li'annahu lam yunqal 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'an ahadin min as-sahabati at-tadhiyah bighairiha. Ini kerana apa? Tidak dinakalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga daripada seseorang para sahabat pun berkorban dengan selain daripadanya. Dan dalil daripada surah Al-Hajj ayat 34, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Bahimatul an'am ialah hanya unta, lembu,
Barangkali dipadakan di sini ialah orang yang langsung tidak ada, tidak mampu untuk berkorban, maka nak juga dia melatih-latih diri untuk supaya ada juga menumpahkan darah itu semata-mata untuk meniru-niru misalnya perbuatan korban, berkorban. Wallahu a'lam, ya. Tapi tidak boleh, tidak sah berkorban dengan selain daripada bahimatul an'am. Kita tak mampu, tapi kita marilah sembelih-sembelih ayam, padahal tidak bolehlah jamu-jamu pada anak-anak apa semua. Orang lain yang boleh belaka, boleh lembu, boleh kambing. Kita tak. Ayam jelah. Tapi bukan korban. Bukan korban. Mata-mata juga. Nak juga menyembelih tu, nak juga tumpahkan darah tu. Ni aku menyembelih kerana Allah Subhanahu Wa Taala misalnya. Tapi bukan pasal dia sebut tidak sah, menjadi syarat. Jadinya kalau ada orang tanya, boleh Ustaz berkorban dengan ayam jantan, ayam itik apa semua? Tidak boleh. Dah ada orang tu kata boleh. Boleh menyembelih sahaja, bukan menyembelih korban. Nyembelih lah hari raya. Sembelih lah. Nak nyembelih juga tu. Baik. Begitu juga dengan orang yang tak mampu nak akikah. Sembelihlah mana yang patut boleh disembelih. Sementara apa? Sementara nak dapat kemampuan dan pakaiannya. Mampu tak mampu sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab fiqh, orang yang berkorban ni mudah saja. Orang yang lebih dia punya perbelanjaan dia untuk diri dia dan orang-orang yang di bawah tanggungjawab dia.